Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Fauzan bin Kamaran Zaman, pelajar tahun 2 di Universiti Muhammad Kelima, Maghribi. Okay. Jadi saya kat sini, saya nak bagi sedikit ulasan ataupun review berkaitan dengan satu buku yang saya baru pegang tadi. Ini nama tajuk dia adalah Terusir. Okay. Nama penulis dia bukanlah suatu nama yang asing lagi bagi kita. Seorang yang terkenal, seorang ulama dan juga seorang penulis yang terkenal di Nusantara ini. Siapakah dia? Buya Hamka. Okay. Jadi Buya Hamka ni banyak juga penulisan dia selain menjadi seorang editor dan sebagainya. Buya Hamka juga ada novel-novel dia yang dia dah berjaya tulis lah. Antara dia adalah Tenggelamnya Kapal Venevic dan Di Bawah Lindungan Kaabah. Dan novel-novel yang dihasilkan ataupun karya Buya Hamka ni bukanlah sebarangan novel lah. Sebabnya dia bukan saja masukkan unsur kehidupan biasa, tapi juga masukkan unsur agama, ada nilai-nilai murni, ada pengajaran. Begitu juga lah dengan buku ni, buku Terusir ni. Buku Terusir ni dia berkisah tentang seorang wanita ataupun seorang isteri lah yang bernama Maria. Dia telah difitnah, dan bila difitnah tu si suami lah, ataupun namanya dalam buku ni Azhar, dia percaya bulat-bulat kata orang yang fitnah tu. Jadi bila dia percaya, apa dia buat? Dia terus mengusir isteri dia. Dari situ datanglah nama Terusir. Jadi cerita dia nak ceritakan tentang kesusahan seorang isteri yang telah difitnah, yang telah dianiaya oleh suami dia. Bila dia diusir, dia pun pergilah ke rumah pakcik dia dan sebagainya. Cerita-cerita panjang ni sinopsis saja kan, tak nak masuk dalam. Nak jadikan cerita, akhirnya dia pun kahwin dengan seorang suami baru sebab suami tu nampak macam baik dengan dia sebenarnya. Tapi sebenarnya tak, suami tu nak ambil kesempatan atas duit dia. Sampai akhirnya Maria ni tak ada duit lah, ataupun kita kata hidup melarat. Dalam buku ni tu kata hidup melarat, sampai terpaksa menjadi seorang pelacur. Macam tu sekali. Itu sinopsis dia. Kita tak masuk lebih mendalam lah, sebab kalau saya cerita semua tak payah dah baca buku ni kan. Macam tu. Okay. Jadi novel ni ataupun buku Terusir ni yang ditulis oleh Hamka ni, ada saya boleh kupaskan sikit-sikit lah. Boleh kupaskan sedikit nilai dan pengajaran dia. Pertama sekali adalah nilai tak putus asa. Sebab Maria dan Azhar ni dia ada seorang anak bernama Sofian. Okay? Dan bila dia diusir oleh suami dia, maknanya si Sofian ni ataupun Sofian, dia tinggallah bersama dengan Azhar, suaminya. Dia tidak bersama dengan anaknya. Yelah, ibu mana yang tak rindu anak dia kan. Jadi dia hantar surat kepada Azhar, tak pernah putus-putus. Dia hantar je selalu. Dia kata, dia tanya khabar, dia minta maaf, dia kata ini semua fitnah, saya telah difitnah dan sebagainya lah. Itu mafhum dia lah. Maksudnya dia tak pernah putus asa. Bertahun-tahun lama juga dia hantar surat, tapi tak ada balas. Itu nilai pertama yang kita boleh dapat. Jangan putus asa. Jadi nilai kedua pula adalah kesetiaan ataupun taat. Maria dan Sofian ni, ibu dan anak, dua-dua ni seorang yang setia dan taat pada Azhar. Sofian ini bila tinggal bersama ayahnya sahaja, bila Maria tu telah diusir lah, dia taat dengan ayah dia. Dia belajar sungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab dia kata suatu hari nanti dia nak cari ibu dia. Maksudnya bila Azhar kata belajar nak buat betul-betul, dia buat. Manakala Maria ni pula, dalam sepanjang hidup dia dengan Azhar, dia tak pernah langsung melawan. Maksudnya dia setia lah. Apa suami kata macam tu, dia ikut. Apa ni, dia buat dan sebagainya lah. Okay. Itu nilai kesetiaan yang kita boleh ambil. Dia bukan setakat setia dalam ni lah, dalam berkawan pun kita kena setia kan. Bukan sekadar dalam hubungan lah. Okay. Itu je. Kita jangan masuk lebih-lebih. Pengajaran dia pula yang boleh kita keluarkan, pengajaran dia yang boleh kita kupas
adalah pertama sekali pengajaran jangan mudah terburu-buru buat satu keputusan. Minta maaf, saya pelak sikit. Jangan terburu-buru buat keputusan, sebab kita lihat macam Azhar, bila dia dengar je fitnah yang telah ditohmah kepada isteri dia, dia terus percaya dan dia usir tu isteri dia. Dia tak buat dia tak selidik dulu, dia tak ni dulu. Dan benda tu bukan satu yang bagus lah. Kita sendiri ada ayat Quran sendiri kata, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Tabayyan dulu kan sebelum kita buat apa-apa keputusan. Boleh jadi apa yang kita dengar tu tak betul. Itulah. Dan pengajaran terakhir yang saya boleh bagi dekat sini ataupun yang boleh saya berikan dekat sini adalah langit ini tak sentiasa cerah, tapi langit ini juga tak sentiasa mendung. Yelah, hidup ini tak semestinya cerah saja. Ada masa kita di bawah, tapi sebaliknya jugalah, hidup ini tak semestinya mendung. Maksudnya kita akan ada juga di atas, akan berada di atas. Jadi apa-apa pun, apa yang kita boleh buat ialah sabar, kita doa, kita buat yang terbaik. InsyaAllah semuanya ada sebab, ada hikmah dan ada sebagainya lah. Jangan risau. Jadi dalam apa-apa pun, setialah buat yang terbaik, insyaAllah. Allah akan maha mendengar. Ceraikan hidup anda dengan Al-Quran. Itu saja dari saya Fauzan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Peace.